Homenes pun kita tak dapat telefon Kenapa dia tak boleh masuk balik? Okay, so okay, dah sedia dah semua. Kita nak jawab soalan ni ya. Dah sedia cikgu, boleh Dah ke? sedia. Okay, so soalan nombor 1. Okay, jom kita jawab. Okay, hari ni kita nak jawab praktis Suhati 9. Okay, nombor 1A. Okay, jangan lupa tulis dekat buku nota kamu Rabu 23 hari bulan 6. So, nombor A. Apakah jenis alloy yang digunakan untuk buat objek P dan objek Q? Okay, nak buat objek P dan nak buat objek Q. Okay, siapa dapat jawab? P ni apa? Nak buat apa? Pakai Objek P, alloy yang digunakan untuk membuat objek P ialah loyang. Loyang, pandai. So, P adalah loyang, Q adalah gangsa. Gangsa. Okey, tahniah Pravin. Okey. So, kamu buat saja 1A, objek P loyang, objek Q gangsa. Begitu je. Berikan 2 contoh lain kegunaan alloy yang digunakan dalam objek P dan Q. Selain daripada buat alat muzik, dia nak buat apa? Boleh tak? Siapa-siapa bagi? Selain daripada alat muzik, kita nak buat apa? Tombol pintu. Tombol pintu. So, untuk buat objek P, kita buat tombol pintu. Okay, selain daripada itu, selain daripada tombol pintu, kita boleh buat bekas makanan. Ada tak jumpa? Bekas makanan ke, barang perhiasan ke, so boleh buat. Okay. So, Q. Selain daripada buat ladle, apakah nak buat selain daripada itu? Duit shilling. Duit shilling. Okay, duit shilling. Satu lagi. Ukiran logam. Ukiran logam. Okay, so terima kasih Pravin. So, ukuran logam. So, yang tadi, P tadi adalah loyang. So, dah boleh jawab lah. So, Q tadi adalah gangsa. Okay, soalan ni sikit saja. Cepat kita jawab, cepat kita rehat. Okay, so soalan C. Mengapakah bongkah gangsa adalah lebih kuat? Okay, kenapa dia kata bongkah gangsa lebih kuat berbanding dengan kuprum? Berbanding dengan kuprum. So, kamu tahu gangsa tu alloy. Kuprum tu logam tulen. Kenapa gangsa tu alloy tu lebih kuat berbanding logam tulen? Apa yang ada dekat alloy tu? Okay, Pravin boleh jawab. Dalam alloy tu ada apa? Apa beza alloy dengan logam alloy dengan logam tulen? So, kalau dalam logam tulen, dia punya struktur semuanya adalah saiz yang sama. Tetapi kalau loyang, dia mempunyai struktur ada logam yang tak sama saiz. So dia tak sama saiz. So ini adalah alloy ataupun loyang tadi. Ini adalah logam tulen. So apa yang kamu nak tulis ayat dia? So kamu cakap gangsa. Gangsa dia nak bongkah kan. So cakap bongkah gangsa. Kalau nak lagi cantik, kita buat dalam satu bentuk kertas yang lain lah. Kalau conteng kat sini macam nampak tak kemas kan. So nak nampakkan dia kemas sikit, kita buat dia dalam board yang lain. Okay, so apa yang kamu boleh buat. Okay, ini soalan nombor 1. Okay, sorry. Okay. Ini soalan nombor 1C. Okay, so kamu cakap bongkah gangsa lebih kuat berbanding, dia nak suruh kamu buat perbandingan. So yang pertama kamu buat dulu perbandingan. Siapa yang lebih kuat? Bongkah gangsa ke bongkah kuprum? So bongkah gangsa lebih kuat berbanding. So saya nak tengok adakah Homenes sudah masuk. Okay, Fabian masuk. Okay. Bongkah gangsa lebih kuat berbanding bongkah kuprum. Okay.
bongkah gangsa lebih kuat daripada bongkah kuprum. So apa lagi ayat yang kamu nak buat? Raja Lecumi boleh jawab? Okay. Kerana, okay, buat lagi, kerana kehadiran atom asing di dalam bongkah gangsa. Tadi cikgu dah lukis kan macam mana kedudukan ataupun susunan dalam bongkah gangsa dan bongkah kupra. So, kamu cakap atom di dalam bongkah gangsa. Okay. Atom dalam bongkah gangsa menjadi tidak tersusun. Ataupun sebab tu dia tidak sama saiz kan. Menjadi tidak tersusun. Okay. So kamu cerita lagi bila daya dikenakan. Okay. Apabila, tulis sama-sama cikgu ya. Apabila daya dikenakan. Okay, Pugal boleh ke Pugal? Tulis sama-sama cikgu ya. Okey cikgu. Okay, pada bongkah gangsa, okay, apa yang berlaku? Okay, lapisan atom, okay, mudah ke sukar untuk dia menggelongsor? Kalau dalam alloy, Pravin. Kalau dia dalam alloy, dia tak sama jenis. So, bila tak sama saiz, adakah dia mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain? Alloy. Lapisan atom sukar. Mudah menggelongsor cikgu. Apa pula mudah menggelongsor? Kan alloy kan dia tak sama jenis. So setelah tak sama jenis, dia lagi mudah ke lagi susah untuk dia menggelongsor macam ni? Oh, susah. Sebab saiz dia tak sama kan. Pravin. So bila saiz dia tak sama, ini alloy. So bila saiz dia tak sama, dia susah untuk menggelongsor antara satu sama lain. So sukar untuk menggelongsor dan menjadikan bongkah lebih kuat. Okay. Bila dalam logam tulen, saiz dia semua sama. Okay, bila saiz dia adalah sama, so dia mudah untuk, bila dikenakan daya, dia mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Tapi dalam alloy, dia susah untuk menggelongsor di antara satu sama lain disebabkan saiz dia yang tak sama. Okay, saiz dia yang berbeza. Okay, so inilah yang menyebabkan dia. Okay. Semua orang salin ya. Kalau tak sempat salin, kamu snap dulu gambar. Kamu kan ada kamera yang canggih. Snap dulu gambar. Okay. Kemudian kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia tanya, pada pendapat anda, boleh tak dia kata alloy yang digunakan untuk objek P digunakan untuk membina kapal laut? Boleh tak dia kata loyang nak buat kapal laut? So boleh ke tidak? So sebabkan dia adalah loyang, okay, sifat dia pun keras. Lagi satu, alloy ni dia adalah tahan karat. So dia sesuai untuk dibuat badan apa tadi nak kata? Badan kapal laut. So nak jadikan lagilah kalau gunakan loyang, lagilah badan kapal laut tu akan menjadi lebih cantik. Sebab itu boleh digunakan untuk membuat badan kapal laut. So apakah ayat yang kamu nak kena buat dekat sini? So salin. So kamu tulis. Okay, nombor D. Kamu cakap boleh. Okay. Kerana alloy P bersifat keras dan tahan karat. So kuat dan tahan karat. Okay. Bersifat kuat dan tahan karat. Okay. Sesuai digunakan. Okay. Digunakan. Okay. Selain daripada itu, kamu cakap alloy P
juga menjadikan dia lebih cantik. Dia akan jadi shining. Menjadikan badan kapal kelihatan cantik. Okay. Kerana alloy P berwarna keemasan. Okey, dah siap. Okey. Alloy P boleh nak jadikan badan kapal laut sebab alloy P ni sifat dia keras dan tahan karat. Okey, lepas tu alloy P juga kamu akan nampak dia kelihatan lebih cantik. Sebab alloy P ni dia warna keemasan. Okey. So itu adalah habis dah satu soalan. Okey. So soalan yang seterusnya. Okey. So saya nak tanyalah Pravin. Ini apa ni? Alat apa ni namanya? Nampak tak gambar apa ni Pravin? Radas makmal. Ya, radas makmal. Yang semalam tu kaca yang mana sesuai nak buat radas makmal? Cuba tengok jenis-jenis kaca. Yang mana satu yang sesuai nak buat badan radas makmal? Kaca apa namanya? Kaca borosilikat. Pandai. So kaca borosilikat. So kamu tulis 2A kaca borosilikat. Okey, dah jawab. Okey, bagaimana pula dia kata jenis kaca yang anda nyatakan 2A iaitu kaca borosilikat dipilih untuk pembuatan. Kenapa kamu kata kaca borosilikat? Pravin, sebab apa? Kaca borosilikat tu kenapa kamu nak ambil kaca borosilikat? Apa cikgu? Kenapa kamu nak ambil kaca borosilikat sebagai buat alat radas? Ketahanannya sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Ya, betul. Ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Sebab kita nak buat eksperimen. Buat eksperimen selalu bakar-bakar. Ada selalu kamu letakkan bahan-bahan makmal, bahan-bahan yang contoh berasid, yang beralkali. So kalau kamu nak dia tahan, so kamu gunakanlah kaca borosilikat. Okay, berikan contoh lain. Okay, jenis kaca yang mungkin sesuai nak hasilkan produk di atas. Okay, selain daripada kaca borosilikat, kaca yang mana sesuai untuk nak buat alat radas? Google, boleh jawab tak Google? Antara mana yang boleh kamu buat alat radas selain daripada kaca borosilikat? Kaca plumbum. Plumbum tak. Plumbum dia mempunyai indeks pembiasan yang tinggi. Soda kapur. Kaca silika. Ada tak kaca silika? Silika terlaku. Namanya kaca silika terlaku. Okay. Kenapa kaca silika terlaku sesuai? Sebab tahan terhadap haba. Tahan terhadap haba. Okay. Kerana tahan terhadap haba yang tinggi, dan lengai terhadap bahan kimia. Sama juga macam tadi, lengai terhadap bahan kimia. Okey, soalan yang seterusnya D. Dia kata, adakah kaca yang digunakan untuk membuat produk rajah di atas sesuai digunakan untuk buat bekas minuman yang digunakan di restoran?
Sesuai ke tak? Kalau kita guna kaca borosilikat ni, kita nak guna letak bahan-bahan makanan dekat restoran. Fabian, agak-agak Fabian, sesuai ke tidak Fabian? Sesuai tak kalau kamu letakkan benda tu bahan makanan panas, makanan yang sejuk, sesuai tak? Google rasa sesuai tak kalau kita nak letakkan makanan yang sejuk? Tak, cikgu. Tak sesuai. Tapi tadi kamu kata dia tahan terhadap suhu. Sesuai. Okay. So sesuai lah. Sesuai lah. Dia boleh tahan haba. Sebab dia boleh tahan haba. Okay. So tulis sini sesuai. Okay. Kenapa? Sebab satu lagi, bekas minuman tidak mudah pecah. Okay. Satu lagi, tidak mudah pecah apabila apabila air sejuk atau air panas diletakkan di dalamnya. Okey, dah siap. Okey. 1C dah dah siap soalan nombor 2. Satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Okey, nombor 3. Okey, dekat 3 dia kata, okey, cikgu nak pakai pen lain lah. Okey, alloy superkonduktor mempunyai banyak kegunaan pada masa ini dan akan datang. Gambar foto 3 menunjukkan satu kegunaan alloy superkonduktor dalam kereta api maglev. Kereta api maglev yang kita gunakan dekat Jerman tu. Okey, nombor 3. Nombor 3A, bagaimana alloy superkonduktor digunakan dalam pembinaan kereta api maglev? Bagaimana? So, kamu ceritalah alloy superkonduktor tu apa? Kenapa kamu gunakan? Sifat dia macam mana? Okay, so jom kita try nak jawab bagaimana nak jawab soalan superkonduktor ini. Okay, so kita buatkan satu lagi dokumen. Soalan nombor 3A. Okay, soalan nombor 3A. Okay. Alloy superkonduktor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api maglev. Okay, kenapa? Okay, sebab bagaimana? Okay, bagaimana? So magnet diletakkan di bawah kereta api. Lepas magnet diletakkan bawah kereta api, so alloy superkonduktor disejukkan. Disejukkan pada suhu yang sangat rendah dan elektrik dialihkan. So bila elektrik dialihkan padanya, so apa yang berlaku? So sebab apa? Okay, untuk menghasilkan sifar anti-magnet. Okay, kemudian so nanti kereta api nanti akan terangkat. Okay, dia akan terangkat sedikit. Sebab dia macam terapung lah. Okay, dan panjang sikit ya explanation ini ya. Bahagian bawah tidak bersentuhan dengan landasan.
So apa yang lagi? So bila dia tak bersentuhan, so adakah geseran akan berlaku? So hal ini dapat mengelakkan geseran, okey, dengan landasan. Okey. So dia dapat kereta api dapat bergerak dengan kelajuan tinggi. Okay, siapa yang tak dapat nak salin, snap gambar, ambil handphone, snap gambar, lepas tu nanti boleh tengok balik. Okay. Sebab yang ini pun macam susah sikit lah. Kalau saya pun susah lah kalau saya tak rujuk buku. Saya kena rujuk buku, baru saya dapat jawab soalan ni. Okey, kemudian berikan dua kegunaan alloy superkonduktor. Okey, selain daripada kita guna dekat kereta api, boleh juga kita gunakan dekat mesin MRI ke, kabel elektrik ke. Okey, so kamu boleh kat sini kamu tulis mesin mesin, okey, ni soalan nombor 3B. Okey. Mesin MRI, okey, ataupun boleh guna dalam kabel elektrik. Okey. Kemudian soalan seterusnya, pada pendapat anda, boleh tak dia kata alloy superkonduktor diaplikasikan dalam pembuatan kereta api anti elektrik? So kalau boleh, kamu bagikan jawapan. Kalau tak boleh pun, kamu bagikan juga jawapan. Okay. So kamu katalah, contohnya kamu kata boleh. Okay, contohnya kamu kata soalan nombor 3C ni kamu cakap boleh. Okay, kenapa? Kerana okay, magnet diletakkan pada bahagian bawah kereta. So, bila magnet diletakkan di bahagian bawah kereta, so apa yang terjadi? So, elektrik dialihkan. Okay, bila elektrik dialihkan pada landasan, so maksudnya setiap tu kena ada landasan dah. Kereta semua kena ada landasan. So, daya anti-magnet akan dihasilkan. So, kalau anti-magnet dia dapat dihasilkan, maka kereta bergerak tanpa menyentuh landasan. Tanpa menyentuh landasan. Okey, so dah siap dah. Okey, dah siap dah soalan kita ni. Okey, kalau contohnya kamu kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kereta bergerak, kereta ni bergerak guna landasan ke? Tak. Kebanyakan kita kalau kat Malaysia ni, contohnya kamu kata tak boleh. Boleh juga ada alasan tu. Kenapa? Sebab kereta kena, kereta tak boleh bergerak dekat landasan. Contoh kereta masuk dekat dalam kebun ke apa ke, mana ada landasan tak? So susahlah kamu nak letakkan alloy superkonduktor tu. So nanti kereta pun boleh terhempas sebab tak ada alat yang nak elakkan daripada dia jalan dekat jalan raya. Okey? Itu sahaja untuk hari ni. Okay, so cikgu nak untuk masa tutup, okay, tolong buatkan buku kerja. Okay, buku kerja muka surat 93. So muka surat 93, jom kita jawab dengan laju. Okay, semua orang tengok buku kerja muka surat 93. Okay, Pravin, boleh Pravin?
Tengok buku Boleh, kelima, cikgu. muka surat 93. Kita jawab, nanti cikgu tunjuk bagaimana nak jawab. So nanti kamu tolong buatkan dia terus. Okay. So soalan 93. Dengan cepat ya, saya akan tanya seorang pun seorang. So nanti kamu kena jawab soalan ni dengan cepat. Okay, pertama. Okay, pugel. Okay, apakah bahan yang sesuai nak bina barangan tersebut? Tadi alat muzik. Alat muzik apa sesuai? Keluli ke, loyang ke, gangsa ke, duralumin? Tadi baru jawab. B. 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 Okey, yang ini. Tadi kita buat dah ni. So, kita buat alat muzik ni loyang. So, B jawapan dia. Okey, nombor 2. Keluli ialah ala yang terdiri daripada besi dan karbon. Okey, pernyataan yang mana menerangkan mengenai keluli lebih keras daripada besi tulen? So adakah A, keluli mempunyai daya tarikan yang lemah? Adakah B, lapisan atom keluli sukar untuk menggulung? So adakah C, keluli mempunyai ruang kosong yang banyak antara atom? Adakah D, keluli mempunyai ketumpatan yang tinggi? Pravin, yang mana satu? B, cikgu. B, pandai. Sebab lapisan tu antara atom dalam keluli susah nak menggulung. So terima kasih. Okey, nombor 3. Fabian tak ada mic ke Fabian? Mic rosak Okey, antara berikut, bahan manakah yang terdapat pada kaca soda kapur? Adakah boron oksida? Okey, tak apa Fabian. Fabian tolong jawab dekat dalam chat. Boron oksida ke? Natrium oksida ke? Kalsium karbonat ke? Ataupun plumbum 2 oksida? Apakah jawapan Fabian? A, B, C, D. Yang mana? B. Dia kata B. Salah, bukan B. Cikgu, C. Betul Pugel. C. Okey, tahniah Pugel. So C jawapannya, kalsium karbonat. Okey, 4. Apakah bahan utama dalam seramik? Apakah? B ke D? Tak dengar. D. Aluminium silikat. Aluminium silikat. Betul. 4 jawapannya D. Aluminium silikat. Okey, nombor 5. Mengapa seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu? Pravin, kenapa kita nak buat gigi palsu? Adakah sebab dia lembut? Adakah sebab dia mudah dibentuk? Adakah sebab dia keras dan kuat? Adakah sebab dia tahan habis? A, cikgu. Lembut? Lembut ke gigi palsu? Kau tahu ada gigi palsu? Lembut ke? B, cikgu. B. Mudah dibentuk dan berkilau. D. Salah. C. Keras, kuat dan lengai. Sebab tu dia kena keras. Kalau tak nanti kau gigit, ketam nanti patah gigi kau Pravin. Takkan kau nak berkilau. Kau nak kilau kau pakai emas lah, letak gigi emas. Aduh Pravin. Okey Fabian. Fabian ini jawab dekat dalam note ya. Rajah manakah yang mewakili getah tervulkan? Bentuk A ke, B ke, C ke, D. Getah tervulkan tu maksudnya apa? Dia ada unsur sulfur. So dia ada S. Dia ada S. So apakah jawapan dia? Salah. Itu adalah getah asli. Dia mesti ada S. Salah. Ya, D. Okay, D. Dia mesti rantai yang panjang, dia bercantum antara satu sama lain. Okey, nombor 7. Antara berikut objek yang manakah menggunakan getah sintetik dalam pembuatannya? Apa maksud getah sintetik? Getah sintetik adalah daripada bahan apa yang manusia buat, yang guna bahan kimia. So A ke, B ke, C ke, D? Pravin? B. Pugal dah jawab dah. Pugal jawapan B. Okey, tahniah Pugal. So jawapan dia adalah B. Okey, jom kita tengok muka surat 94. Okey, 94 untuk bahagian A. Bahagian A ni kemahiran kamu nak buat pemboleh ubah, kamu nak buat inferen, kamu nak buat definasi secara operasi. Okey, jom kita try jawab. Okey.
Cuba kamu tengok gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama dia kata ada, sebab kalau saya biarkan kamu jawab sendiri masa tutor ni, confirm kamu tak buat. Jomlah kita buat sama-sama. Okay. So kita tak boleh ke Pravin? Boleh cikgu. So bahagian A kertas 1. So sebabnya kamu tak buat. Bila tanya balik tak buat. Tak tahu dah cikgu. Okay, nombor 1. Okay, perhatikan kedua-dua. So yang pertama, tabung uji pertama dia letak paku besi. Okay, tabung uji kedua dia letak paku keluli. Okay, lepas beberapa hari dekat paku dia akan ada dua keadaan lah. Satu akan jadi warna berubah, satu lagi warna tidak berubah. Okay, so kamu tahu paku besi adalah logam tulen. Paku keluli adalah alloy. So antara itu jenis paku. So manakah jenis paku yang akan mengubah warna? Besi. Paku besi. Okay, pandai. So paku besi akan berubah sebab paku besi adalah logam tulen. So yang kedua, yang mana tidak akan berubah? Paku keluli. Paku keluli. Tahniah. Okay. So dah dapat jawapan nombor 1. So nombor 1, 2. 1A2. Okay, 1A2. Okay, nyatakan satu inference. So kamu nampak paku besi berubah warna. Paku keluli tidak berubah warna. So apakah yang kamu boleh buat inference? Yang mana paku akan berkarat? Paku Besi. So paku besi akan berkarat, tetapi paku keluli tidak berkarat. Okey, dah siap. Okay, nombor B. Okay, siapa boleh tahu? Manakah pemboleh ubah yang dimalahkan? Apa maksud dimalahkan? Maksudnya dua-dua eksperimen tu tetap je, sama je. Okey, apa? Kedua-dua tu dipakai apa? Apa yang sama? Apa yang kamu nampak dia sama pakai? Garam. Garam. So itu adalah air garam. So kamu buat air garam tu sejenis apa? Dia adalah jenis larutan. Dia ada sejenis larutan. So larutan yang sama. Dua-dua pakai larutan garam. So pemboleh ubahnya adalah jenis larutan. Boleh tak cikgu buat saiz paku? Pravin, saiz paku. Dua-dua pakai saiz yang sama. Boleh. Kalau cikgu pakai jangka masa eksperimen, cikgu kiranya dua-dua cikgu tengok dalam masa seminggu cikgu tengok. Tak naklah yang itu cikgu tengok 1 hari, yang itu cikgu tengok seminggu, lain kan? So jangka masa eksperimen kamu kena samakan dia. Okay, C. Apakah yang berikan nyatakan definisi secara operasi bagi alloy? So kalau kamu nak buat definisi, dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang alloy. So alloy, tulis perkataan tu balik. So alloy ialah, so dia bahan ke dia proses? Google. Di alloy ni sejenis bahan ke sejenis proses? Proses. Dia adalah proses. Bukan proses. Alloy ialah bahan yang menyebabkan, kamu salin balik tengok RV dia ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Apa cikgu pemboleh ubah bergerak balas? So kamu tahu jenis paku tu adalah manipulasi. Keadaan paku adalah bergerak balas. So keadaan paku yang bergerak balas untuk alloy yang mana satu? Paku keluli. Paku keluli, kamu tengok dia punya keadaan paku. Berubah ke tidak? Warna tidak berubah. So kamu buatlah. Alloy ialah bahan yang menyebabkan paku tidak berubah warna. Begitu saja. Cikgu, macam mana ni cikgu? Pugal kata. So Pugal tengok sini baik-baik. Okay. So yang ini
paku berubah tidak berwarna, ini adalah kamu punya pemboleh ubah RV. RV tu apa cikgu? Pemboleh ubah yang bergerak balas. Mana nak tahu? Tengok daripada jadual. Jadual kamu kan ada bahagi dua, satu jenis paku, satu keadaan paku. So yang keadaan paku itu adalah RV, kamu tengok bahagian alloy. So kalau alloy, maksudnya dia tidak berubah warna. So kalau cikgu ubah tajuk ni, cikgu cakap dia berikan definisi mengenai logam tulen. So kamu cakaplah logam tulen ialah bahan yang menyebabkan paku berubah warna. Itu saja. Okey. Berubah warna, ditambah lagi apabila direndam dalam air garam. Okey, dah siap. Okey, dia kata nombor D, tandakan yang mana boleh gantikan keluli. So ganti keluli maksudnya alloy jugalah. So antara loyang, kuprum dengan aluminium. Mana satu alloy? Pugal. Loyang ke kuprum ke aluminium? Mana satu alloy? Aluminium. Alloy. Kuprum. Itu logam tulen tak? Bukan? Loyang lah. So dia adalah loyang. Okey. So tengok soalan bahagian B. Okey, sikit lagi, kejap lagi. Sikit lagi kita nak buat. Sikit lagi, sabar ya. Okey, satu lagi soalan. Okey, kalau tak nanti kamu tak buat. Okey. Rajah 1 menunjukkan satu proses. Okey, rajah 1 dia kata menunjukkan satu proses bahan kimia masukkan dalam susu getah ataupun latex. Latex tersebut dia akan menggumpal. Yang ini Pravin boleh jawab. Pravin, apa bahan yang kita letakkan dalam susu getah lepas tu dia akan menggumpal? Apa? Semalam baru kita belajar. A. Asid ke alkali? Asid. Letak nama asid. Sebab dia contoh, apa lagi lah satu contoh. Asid metanoik. Okey, nombor 2. Dia kata bahan kimia A pada rajah 1 digantikan dengan bahan kimia B. Okey, apa pula bahan kita nak elakkan dia daripada menggumpal? Apakah asid ke alkali? Kita nak elak daripada dia menggumpal. Tadi Alkali. Boleh tak bagi saya contoh? Semalam kita guna alkali, apa nama dia? Start dengan A. M. Amonia. Amonia ni sejenis alkali. So amonia. Okey, nombor B. Okey, B, namakan proses. Kita letakkan sulfur. Tadi baru belajar. Kita nak letakkan sulfur. Namanya proses apa? PEM. Mula dengan PEM. Bukan kelas PEM. Apakah ini? PEM? Polimeran. PEM polimeran nak jadi polimer. Kita letakkan sulfur. PEM? Penyapolimeran. Taklah, itu punya polimeran lain. Saya nak lagi jawapan soalan. Pemvulkanan. Ya Rabbi. Okey, pemvulkanan. So soalan nombor 1 dah. Nombor 2. Nyatakan 2 ciri getah C. Apa ciri-ciri getah pemvulkanan? So dia adalah keras. Ingat tak semalam? Tak ingat cikgu sebab apa? Sebab tak buat nota cikgu. Keras dan cikgu. Tak tahu, cikgu tahu. Otak saya lag sikit. Itulah dia macam hilang ingatan. Sekejap-sekejap. Tidak mudah teroksida. Okey. Page yang seterusnya, muka surat 96. Antara tu manakah yang dibuat produk daripada getah C? Getah C. Pemvulkanan. Mana satu getah C nak buat pemvulkanan? Yang mana satu? Sarung getah ke, kasut plastik ke, belon? Sarung getah.
Ya, sarung tangan getah. Okey, dah siap dah kelas kita hari ni. Okey, terima kasih sebab datang. So, kita dah buat. Tadi kita dah siapkan. So, jumpa untuk minggu hadapan. So, siapkanlah mana-mana kerja yang ada. So, nanti cikgu akan upload video ini. So, nanti apa-apa pun tahniah sebab minggu ini kamu datang kelas saya. Okey, terima kasih. Bye. Okey cikgu.